So, tuan-tuan dan puan-puan, inilah masa yang kita nantikan. Ya, masa yang anda semua nantikan, saya tengok masih tidak berganjak. Ya, kita ada lebih kurang 300 ini dan juga di FB Live kita masih ada lebih kurang 400 orang partisipan yang menunggu-nunggu seorang juara hebat. Tuan-tuan, ya, 644,000 pada tahun ini dan tahun yang lepas dengan 3 bulan berjaya mencapai PWP. Kita bawakan kepada anda insan hebat ini yang telah mencapai MDRT-nya pada bulan 10 baru-baru ini. Sudah tentu kita nak yang terbaik dan kita bawakan yang terbaik untuk anda. Panggil lagi kawan-kawan anda, sahabat-sahabat anda untuk mendengar perkongsian beliau dan juga untuk capai MDRT. Tiada yang mustahil di pengakhiran ini. Dengan itu, saya mempersilakan Saudara Wan Muhammad Rizwan Wan Dagang. The stage is yours. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Terima kasih Encik Firdaus. Okey, saya share slide. Silakan. Okey, ini slide yang pertama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang dapat hadir tadi pada majlis TBM pada malam ini. Okey, saya kenalkan diri saya. Nama saya Wan Muhammad Rizwan bin Wan Dagang. Saya adalah Year 2 Agent untuk Khalifa Group. Saya base di Putrajaya. Okey. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, saya bermula sebagai Takaful Agent pada usia 46 tahun. Itu pada tahun lepas. Saya pada bulan Oktober saya join Takaful. Okey. Sebenarnya saya adalah bekas graduate daripada Nagoya University of Technology Japan dan saya merupakan bekas engineer dan business owner. Okey. Dan seperti mana Cik Firdaus maklumkan tadi, saya bermula pada bulan 10 tahun lepas, itu tetap pada 22 Oktober, dan saya merupakan salah satu program manager lah untuk Best Chamber tahun lepas. Okey, dan bulan ni adalah adalah terakhir saya sebagai dalam PVM lah. Okey. And then saya alhamdulillah capai sebagai PWP dalam tempoh 3 bulan tahun lepas, dan tahun ini alhamdulillah saya capai Female Wear Planner dalam tempoh 9 bulan, dan saya dapat juga Star Club Qualified. Aduh. Okey. Okey, saya macam saya sebut tadi, saya punya pengalaman kerja 15 tahun sebagai engineer. 15 tahun dari engineer makan gaji. And then lepas tu saya berhenti, and then saya support business wife saya selama 6 tahun lah. Okay, sebagai business owner. Ni gambar saya masa saya bekerja, saya sebagai business owner lah. Okay. Okay, macam mana saya bermula? Saya bermula, itu dia saya adalah Tuan Haji Kamal Najari, iaitu Bain, Tuan Haji Bain. Dia merupakan ejen saya daripada tahun 2002 lagi. Okay, 2002 sampai 2022 ni few time Tuan Haji Bain invite me untuk join, tapi hati belum terbuka. And then sehari sebelum my birthday last year, I decide to join. Pasal semasa tempoh COVID itu hari, pandemik itu hari, bisa tidak berapa bagus. So saya decide untuk cari suatu benda yang baru. So dalam tempoh untuk cari suatu benda baru tu, saya ada banyak pilihan. Tapi of course lah, sebab saya berlatarkan bisnes, saya perlu cari satu produk untuk saya boleh jual. Dan saya tahu produk tu boleh banyak permintaan. So saya pilih Takaful. Okay. So saya full time. Saya tak ada buat part time to full time pada bulan yang sama lah. Okay, this is my humble achievement untuk tahun ni. Saya merupakan champion year 1, year 2 aja untuk Q1, Q2 and Q3. Okay, dan alhamdulillah beberapa kali tersenarai dalam top 10 nationwide Takaful producer. Ini gambar saya masa terima award lah Q1 baru ni untuk tahun ni lah. Okay, untuk PVM, Production Manager Production Malaysia, saya merupakan ada 7 bulan saya adalah champion higher case. Ini gambar-gambar yang setiap bulan yang di dalam town hall lah. So ini achievement saya untuk dalam Prevention Manager Program. Okay, untuk achievement sebagaimana saya beritahu di awalnya, saya merupakan PWP untuk pada bulan September, dan alhamdulillah genap setahun saya dalam bidang Takaful. Last year
kurang saya start bulan Oktober, dan last month alhamdulillah saya dapat capai MDRT. And then untuk my punya target this year, saya bercita-cita untuk protect 300 family, dan sampai Oktober baru ni saya dah protect dalam saya dah capai 281 kes. Okey, hanya tinggal lagi dalam 20 kes untuk saya punya capai apa yang saya ni lah, dan 300 kes. Okey. Okay, this my achievement untuk 10 bulan. Saya tak berikan detail, cuma saya nak tunjukkan sini yang saya punya saya punya case size dalam 2,300 TPC. Okay, total 85 case size 2,300 TPC. Macam mana case saya tinggi? Case saya tinggi biasanya saya hanya jual hibah, dan saya jual hanya berikat saja. Saya tak ada jual aspirasi, tak ada jual anggur. Saya hanya 2 pelan je saya jual. Yang saya maksud tadi lah hibah dengan berikat. Okay, this year to date untuk atau challenger, okay, saya adalah top ranking nombor 4 lah, dengan 39 juta 930. Okay, ramai lagi yang tackle saya sebenarnya. So saya nombor 4 dalam ranking live club toppers. And then last month alhamdulillah saya adalah champion untuk untuk bulan Oktober. Bulan Oktober saja saya dah cover 41 TPC. BSC lah untuk klien saya. Bermasuk kat sini, saya bulan lepas saya banyak jual hibah. Okay, ini saya punya result analysis untuk last month. Okay, daripada total 60 kes yang saya close, 67% adalah total yang saya close, 76% adalah daripada hibah, yang mana hibah terdiri daripada Waisan Plus 67%, Asli 7% dan Lifestyle 2%, dan selebihnya 24% adalah daripada Anugerah Plus. Itu mendekat lah. Okay, saya rincikan lagi saya punya result ni. So daripada 67% Waisan Plus saya close tu, 85% saya close hibah yang ambil minimum, yang offer yang minimum 250,000 tu. Okey, hanya 15% saja yang ambil lebih daripada 250,000. Okey, saya kecilkan lagi daripada terpincikan lagi daripada Waisan Plus yang 67% ni, 78% adalah daripada kaum Power, dan kaum Adam hanya 22% sahaja. Bermasuk kat sini, saya punya klien untuk hibah paling tinggi adalah daripada wanita, 78% total tu. Okey, so daripada sini okey, saya tak boleh share yang detail pasal ni sebab semua maklum yang apa sikit yang apa yang kita boleh guna ayat untuk close case untuk hibah. Saya selalu guna pertama, tidak boleh dicabar di mahkamah hibah, compare dengan apa-apa kalau kita yang perlu bagi faraid lah. Itu yang pertama saya selalu guna, selalu tekankan. Keduanya, hibah boleh ditukar penama. Okey, biasanya kalau close dengan anak-anak muda yang belum berkahwin lagi, dia tak tahu nak letak nama siapa. Okey, so masa tu saya akan cakap letak nama parent dia dulu, and then let's say kalau dia berkahwin, dia boleh tukar pada nama isteri dia. Itu selalu guna, 2 point yang selalu guna, tidak boleh cabar dan boleh tukar penama. Okey, pada masa sama saya ceritalah kalau sebab saya yang saya sebutkan tadi, saya banyak close dengan wanita, and then apa yang dia akan lalui selepas kematian suami dia. Ada 5 poin yang poster ni. So biasa saya tekan pada itulah. Okey, selling Waisan Plus USP. Okey, saya rasa agen semua dah tahu yang apa benefit banyak dalam Waisan Plus berbanding dengan hibah lain. Tapi saya selalu tekan 2 benda lah. Yang pertama, prima hibah tetap. Dia tak macam dekat, dia fix. Dia ambil kat sini sampai sepanjang tempoh, harga dia tetap. Okey. Yang kedua, kalau saya close orang yang bekerja, dia suka saya akan sebut income tax relief. Okey, dia ada maksimum sebanyak 3,000 setiap tahun. So saya guna dua USP ni yang selalu saya guna. Selain daripada yang kita tahu hibah hibah Waisan Plus ada hibah
adalah taraf berganda dan yang lainnya. Ada cash value. Okey. Ini USP yang saya guna lah. Okey. Untuk saya punya target prospek hibah ni, macam saya sebutkan tadi, saya lebih fokus pada wanita. Untuk plan lain macam mereka, saya akan open kat semua lelaki perempuan. Tetapi kalau bila hibah ni, saya akan fokus pada wanita lah. Wanita dia tak termasuklah berkeluarga atau belum berkeluarga. Masuk kat sini, kalau berkeluarga, biasanya wanita dia akan fikir anak-anak dia. Dia key point dia untuk jual hibah ni lah, kita main emosi sebenarnya. Emosi tu biasanya kita sentuh dia punya anak-anak. Okey? Dia jarang kalau wanita ni dia akan utamakan lelaki dia dulu, suami dia dulu. Dia akan utamakan anak-anak dia dulu. So itu teman emosi. Kedua, yang belum berkeluarga pun sama. Kita sebab biasanya wanita yang berkeluarga ni, dia apa yang saya nampak lah, dia lebih banyak duit compare dengan lelaki yang tak berkeluarga. Mungkin lelaki dia banyak bersosial. Wanita ni yang belum berkeluarga, dia mungkin ada lebihan, and then dia sanggup ambil hibah untuk letak nama parent dia. Sebenarnya wanita, kalau bagi saya nampak dia lebih rapat dengan mak ayah, and then dia willing untuk letak nama mak ayah dia. Itu saya punya pengalaman lah. Okey. Yang ketiganya, saya akan fokus pada ECN dan referral. Okey. Setiap kali saya close, saya akan buat form, and then saya akan minta dia isi referral on spot pada masa tu, and then referral tu saya akan cakap. Kita biasanya dalam kehidupan kita ada 3 session berbeza. Pertama, bekerja saya minta dia bagi at least 5 kawan office dia, kemudiannya 5 orang kawan yang bersosial dia, dan 5 orang daripada keluarganya. Tapi of course dia tak akan bagi 15 tu. Biasa dia akan bagi 3 macam tu. So bila dapat nombor kita selain daripada kita filing, kita akan guna untuk next punya prospek daripada isi yang form tu lah. Okay, itu target yang 3. Target yang keempat, okay, saya akan fokus pada klien yang sedia ada, yang telah memiliki posisi dekat. Okay, saya akan, sebab saya ada tengok sini, saya ada, selain daripada kita guna kulit tu, lepas saya dah close, saya akan masuk dalam database, dia panggil Whiteland. So kat sini kita boleh nampak kat mana klien yang belum ada, let's say dia dah dekat, belum ada hibah. So kita senang filter kalau Excel ni. So filter, and then saya akan cuba promote existing client yang belum ada hibah. Sebab bagi saya, klien yang dah ada polisi dengan kita, dia lebih mudah untuk close compare dengan orang yang tak ada apa-apa, new client prospect lah. Okay. Yang keempat, saya akan follow up balik prospek yang sebelum ni. Okay. Prospek yang sebelum ni, maksudnya kat sini yang kita dah bagi quotation tetapi dia blue tick, yang kita dah present dia blue tick. Okay, so dia belum buat decision, so nombor tu biasa saya akan simpan. So masa-masa ada offer ni, saya akan keluarkan balik nombor tu, saya akan call ataupun saya akan WhatsApp, akan blasting WhatsApp pada setiap prospek ni. Okay, kadang-kadang klien ni dia belum bersedia untuk ambil pada masa tersebut, mungkin dia akan ambil kemudian. So masa tu mungkin kita boleh bila kita ada, orang cakap tu ada offer yang menarik macam YES kan, YES YES 19 kan, itu peluang lah untuk kita promote balik. Okay, and then kita jangan lupa selalu follow up lah. Okay, macam Go Malaysia baru ni, selalu dengan goal daripada follow up lah, jangan follow up saja. Okay, saya nak biasa kita close ada banyak cara. Okay, ada close face to face, ada close Zoom, ada close WhatsApp. Tapi saya punya skill banyak pada WhatsApp. Nah, kalau kira daripada total saya punya klien 283, almost 60% saya keluar kat WhatsApp. Pasal mengapa macam mana saya close kat WhatsApp? Sebab saya dulu berbisnes. Berbisnes tu, staff-staff saya dulu dia banyak main WhatsApp. Dia akan blasting apa-apa kat WhatsApp. So close tu saya guna benda yang sama. Saya guna close kat WhatsApp. Macam mana close kat WhatsApp tu? Selalunya saya akan guna perkataan survey. Okay, contohnya ni WhatsApp saya akan gunakan survey. Ini existing klien sebelum ni lah, bisnes saya sebelum ni, saya gunakan survey. Benda sama juga kalau kita ada referral pun, kita boleh gunakan survey lah. Survey, kenalkan diri kita, dan kenalkan diri kita dengan business card. Saya akan tunjuk business card saya supaya orang tu tak anda kita scammer. Okay, so penting ni setiap agent ada business card untuk menunjukkan kita seorang yang agent yang bukan scammer. So saya akan attach saya punya business card, and then pada masa sama saya akan cakap saya buat survey, dan saya malam tu ada offer menarik daripada Provincial sekian. Okay. Salah satunya sebab saya guna WhatsApp supaya
klien tu boleh simpan nombor tu. Kadang-kadang klien kalau kita keluar dia tak angkat kan, and then bila dia ada WhatsApp ni dia baca, dia mungkin tak ambil sekarang tapi dia baca, dia take note benda tu. Okey, last kali saya akan minta prospek tu simpan nombor saya. Okey, kalau dia tak ambil tak apa, saya minta dia simpan nombor saya. Mengapa saya minta dia simpan nombor saya? Anytime kita buat WhatsApp status, dia akan baca. Ada baca yang baca. Saya banyak close yang tiba-tiba stranger dia kata dia baca WhatsApp status saya, kata dia minat. Okey, ini contoh WhatsApp status saya 140 orang. Saya tak tahu daripada mana. Selain daripada kawan-kawan saya, adalah daripada prospek yang belum close dengan saya. Okay, so kita up kita punya dekat WhatsApp status. Itu pentingnya minta prospek simpan nombor telefon kita. Okay, seterusnya saya guna campaign Komni. Okay, campaign Komni apa yang menarik lah, yang sebab saya tahu orang Malaysia ni suka suatu yang orang cakap tu campaign yang last minute punya. Okay, bila saya guna campaign Komni, saya akan cari macam saya kata tadi, saya ada Excel tu, saya akan cari klien yang dah existing client yang dekat, dia punya tarikh lain hampir. Okey, hampir bulan ni ke bulan depan ke. So yang itu saya akan fokus dulu untuk blasting betul ada campaign. Keduanya saya ada list klien yang top 20 untuk yang mana saya rasa dia apa yang saya polisi yang saya dah jual, yang saya jual yang ada ni, bila saya jual baru dia akan ambil. Saya fikir saya rasa dia mampu untuk ambil lagi. Okay, that's why saya ada list klien yang 20, saya akan blasting kat dia campaign ni. Ketiganya macam saya cakap tadi, saya akan blasting balik kepada klien yang prospek yang belum bagi kata putus, yang belum tu saya akan share. Okay, and then bila kita sebenarnya satu cara lagi, saya akan buat free quotation sebenarnya. Free quotation dalam WhatsApp ni, saya bagi free quotation. Dia tak minta pun, tapi sebab dia klien saya dan dia prospek saya sebenarnya dah bagi detail, so saya just buat free quotation je. Okay, saya tunjuk free quotation macam mana bentuk ni. Ini saya punya quotation yang saya selalu guna. Saya guna tablet untuk ringkasan lah, mudah untuk dia faham. Okay, kalau saya tengok sini, inilah WhatsApp Plus yang tengah offer yang baru ni, 250,000. Saya letak kat center, saya akan highlight pada hijau. Okay, and then yang sebelah kiri saya letak yang asas link. Of course, dia tahu kalau conversion, kalau orang yang nak murah mesti ambil asas link kan. Okay, and then saya compare dengan WhatsApp Plus yang normal punya price 350,000. Okay, kita nampak kat sini, bila purpose saya buat 3 ni supaya dia boleh tahu yang harga normal WhatsApp Plus tu berapa, kalau dia lebih tinggi, dan boleh banding juga dengan normal punya package plan yang lain. Bila tu dia boleh, sebab kita kata murah kan, bila kita kata klien kat dalam prospek kita murah, dia tak tahu murah macam mana. So that's why saya generate quotation for free. Saya highlight kat sini 3, and then saya highlight kali hijau. Of course lah, biar manusia ni, hijau ni dia trigger sikit compare dengan colour lain, colour merah ke colour kuning kan. Of course tak feel like hijau yang kita tunggu kan. So saya akan highlight kali hijau untuk yang offer tu. So dengan ini saya banyak close last month, and then saya punya, and then harga pun orang cakap tu mampu milik, harga ramah. Okay, dengan RM100 of course lah, compare dengan RM137, sebenarnya orang kita ni kalau RM100 lebih-lebih sikit dia okey je. Jangan dia RM150 lebih, kadang-kadang dia fikir balik. So ini apa yang proposal plan yang saya guna lah, saya akan compare. Okay, next saya guna perkataan, bila saya blasting ataupun saya call, saya akan guna perkataan limited offer, urgency. Saya kata urgency, limited offer contohnya, atau pelangkas first come first serve, ataupun ada peruntukankah daripada Malaysia untuk plan ni, and then ada cash reward. Ini contoh yang saya daripada warisan lah, saya guna untuk lestari lah, saya WhatsApp. Okay, next. Okay, of course bila kita close kita close client, kita kena buat after sales service. Sebenarnya dalam average seorang agent, after service sangat penting. Sepatutnya daripada total kita cycle sale ni 60% kena dekat after sales service. Okay, after sales service ni bila kita close dekat WhatsApp ke ataupun dekat call ke, kita ataupun dekat Zoom, kita kena jumpa klien tu, terutama yang REO punya klien lah, untuk serahkan dokumen dan bagi sikit token pada atas kepercayaan daripada kita. Kita kena keluarkan duit sikit lah. Okay, so ini contoh klien saya yang birthday saya bagi kek, and then yang besar saya bagi some gift,
And then yang kanan ni okey, yang kanan ni adalah sekarang ni kan musim orang cakap tu bagi diary kan, punya teknik. Okey, masa ni lah peluang kita jumpa balik klien yang existing klien kita, and then bagi diary and teknik kita share apa yang offer sekarang ni. Jadi kita bawa sekali lagi form untuk dia minta agency contact number. Cakap lah kita agency contact number semua dah hilang ke apa, dia minta diisi balik. So kita boleh guna agency contact yang baru. Okey, selain daripada tu, after session itu kita kena protect kita ada agent telefon yang terbaik. Okey, sebab kita kalau kita sendiri sebagai klien pun kita nak agent telefon yang terbaik. Elakkan daripada menjawab klien tanya kat WhatsApp call kurang daripada 30 minit, kalau WhatsApp tu kita kena reply. Itu saya selalu amalkan. Okey, yang last sekali yang selain itu, jangan sekali lupa klien birthday. Ini penting bagi saya. Okey, saya punya habit setiap pagi, saya nak pastikan saya ada orang terawal yang wish birthday punya klien. Sebelum saya pergi masuk office, saya akan buka Proofos, saya tengok siapa yang birthday minggu ni, hari ni ataupun minggu ni. Kalau klien saya yang cakap tu VIP klien saya akan arrange untuk hantar some birthday cake lah macam tu. Tapi yang standard punya tu saya akan wish, saya akan make sure pagi-pagi saya akan wish klien saya. Okey, saya nak tunjuk gambar sebelah kanan ni. Yang gambar kanan ni adalah daripada klien saya yang dia share. Bila kita bagi hanya payung saja, walau payung satu pun, dia cakap, dia macam dia menghargai apa yang terbagi. Dia boleh siap tulis 3 ejen dia sebelum ni tak pernah bagi apa-apa kat dia. Walaupun saya bagi satu payung dia sangat menghargai. Ini adalah free marketing daripada klien kita sendiri. Okay, so kita kena jagalah klien kita. Okay, next, kita kena selalu kongsikan kita punya aktiviti kita dalam media sosial lah. Biasanya sekarang ni selalu saya buat lah WhatsApp status ataupun Facebook, Instagram, TikTok lah. Biasanya saya 4 saya akan ambil lah. Okay, tapi let's say kalau you nak close klien yang berumur 35 ke atas, you kena aktif Facebook. Klien yang umur 35 ke atas ni memang dia memang Facebook saja. Dia tak ada TikTok, tak ada IG. So you kena aktif. You walaupun muda, you kena aktifkan Facebook supaya klien yang berumur ni tahu you siapa. Okay, so ini kita kena buat lah untuk kita seorang ejen yang aktif lah. Okay, next, saya juga gunakan medium influencer lah, COI. Okay, saya cari seorang yang berpengaruh untuk jadi saya punya COI. Okay, dia share macam COI ni dia share tentang bergaduh dan mati tanah pasu pun bergaduh macam nak kiamat. Dia share benda ni, and then dia punya follower baca, and then dia berminat nak tahu, dia akan contact saya. Saya letak nombor telefon lah, minta dia letak nombor telefon kat paling bawah lah. Okay, so selain itu kita guna sekarang ni ada offer refer to earn lah. So minta COI kita ataupun siapa-siapa guna refer to earn. As in klien kita guna refer to earn untuk dia dapat some reward lah apabila dia introduce new client, new prospect. Okay, selain itu sebab Takaful ni adalah bisnes, orang cakap tu satu bisnes tak nampak, bukan ada barang kat depan mata kita. So kita kena selalu juga kongsi testimoni lah, testimoni dengan testimoni yang dah saya rasa banyak ejen-ejen yang share testimoni tu, minta izin kita share testimoni, bukan saja melalui media sosial, kita boleh kat blasting bagi kat orang cakap tu prospek yang belum ada hibah, supaya dia tahu hibah is not scam. Okay, seterusnya ini mungkin yang last lah saya punya slide. Okay, aktiviti. Okay, saya nak cakap kat sini, kalau katakan prospek kita buat penolakan, cuba kita jangan fikir, kita kena fikir positif. Okay, dan paling penting tadi, saya selalu umpamakan, kalau klien prospek tu nak dia masuk rumah kita sambut dengan baik, betul tak? Tapi kalau dia tak jadi ambil, kita ini sampai tak keluar. Sebab saya ada saya punya kes tinggi, of course saya punya reaction pun tinggi. So apa yang saya buat, yang prospek yang reject, contoh ni ada miskin, walaupun dia dah bayar, tapi saya mesti saya kata okay, kita anggap kita ada rezeki kita, and then bila pihak Prudential pulangkan refund balik duit yang dia dah bayar tu, saya WhatsApp dia tahu Prudential dah pulangkan. So bagi saya kita kena berlapang dada, and then kita kita tak apa, kita WhatsApp kali supaya tahu kita macam kita seorang ejen yang okey lah, bukan yang terdesak sangat nak push case.
Okey. Yang kedua, saya nak tunjuk satu WhatsApp dengan klien saya. 15 Julai dia ambil apply hibah, tapi dia tolak, and then dia minta refund. Saya buat refund, and then pada 15 Ogos birthday dia. Okey, macam saya cakap tadi, perform tu bagusnya bila kita buka, walaupun kita dah submit satu case, walaupun case tu tak approve, kita kena wish dia ada rekod tau, prospek tu dalam birthday dia. So saya wish birthday saya tu, prospek tu, walaupun dia tak ambil dengan saya. 15 Ogos saya wish kat klien tu, and then 23 Ogos dia tak ambil, walaupun dia tolak hibah, 23 Ogos dia contact balik saya, dia ambil dia ambil media card. Okey, so menunjuk kat sini klien ni, walaupun dia kita kena bertapan dada lah, mungkin dia tak ambil sekarang, tapi in future dia akan ambil. Okey, saya tu lagi point kat sini saya nak cakap, bila kita share dengan klien, walaupun dia ambil media card, kita kena share juga hibah, ataupun kalau istilahnya kalau ada aspirasi, kita share info pasal apa-apa yang ada dalam polisi, supaya kita dah tanam dalam otak dia yang benda lain selain pada media card, ada benda lain, ada wujud benda lain. One day kalau dia kata dia dengar benda ni, dia mungkin ambil dengan kita. At least kita dah tanam awal-awal yang ada package lain. Okey, itu yang terjadi pada klien saya ni. Dia tak ambil hibah, tapi dia tahu ada media card, dia ambil media card. Okey, so ini saya punya salah satu saya punya marketing activity. And then last sekali lah, okey, untuk jadi seorang agent yang baik, seorang agent baik, saya selalu guna perkataan thumbs up. Okey, pertama kita kena ada trust, seorang agent yang trust. Kedua, cash. Kita kena jadi seorang agent yang humble. Ketiga, understanding. Kita kena faham klien tu nak. Okey, klien tu nak, bukan kita orang cakap buat quotation short sendiri. Kita kena tahu apa yang dia nak. And then kita tahu, kita tanya juga berapa kemampuan. Saya selalu close case akan tanya berapa yang dia boleh bayar. Saya tak tinggi. Biasanya saya mampu bayar supaya saya jaga saya punya consistency. Itu penting bagi saya. Keempat, motivated of course lah. Kita kena selalu positif. Eject lah, kita kena kena percaya. Okey. Yang kelima, belief. Okey, belief ni masuk pada saya adalah belief. Kita kena dalam menjadi seorang agent ni, kita ada orang cakap tu ada testimoni. Leader kita sendiri. Leader kita seorang yang hebat. Okey, dia ada testimoni kita. So pentingnya kita tak, orang cakap tu kita tak percaya one day kita akan jadi macam leader kita, insya-Allah. Unity ni bermasuk kat sini, kita kena bekerja sebagai satu pasukan. Kita nak pergi jauh, kita nak pergi cepat, kita boleh sendiri, tapi kita nak pergi jauh, kita kena satu team. Okey, yang last sekali, pray. Minta doa daripada orang di sekitar. Mungkin kita dah berusaha, tapi mungkin kekurangan kita dah berusaha, tapi kita belum ada rezeki. Minta doa orang yang hampir dengan kita, keluarga kita ataupun pasangan kita. InsyaAllah benda tu akan saya percaya, doa tu saya percaya. Kita kena amalkan selalu, minta doa daripada orang ni lah. InsyaAllah benda tu akan jadi, insyaAllah. Kita percaya, okey. Dan sekali saya nak cakap kat sini, Takaful is trust business. Building trust is a journey, not an overnight in the world. Masuk kat sini, Takaful adalah satu bisnes yang trust. Dia bukan jual barang. Kita tak nampak, ia adalah jual trust. Untuk kita pergi jauh, kita kena jaga klien kita. Itu yang saya cakap. Jaga klien, insyaAllah klien yang sama akan ambil balik dengan kita. Okay. So itu back to Cik Firdaus. Alhamdulillah, ya Allah, maafkan kami ya kerana kesentukan masa. Kita dapat tengok bagaimana lajunya Abawan kita buat presentation hari ini. Tapi tuan-tuan, presentation beliau yang beliau kongsikan kepada kita semua pada malam ni ya sangat-sangat luar biasa. Lain daripada lain. Tuan-tuan, saya percaya ya, thumbs up tadi satu kriteria yang ada kat situ adalah belief ya. Beliau percaya daripada awal bisnes Takaful akan membantu merubah kehidupan beliau daripada seorang yang mungkin tidak tahu apa-apa di awalnya kepada seorang produser yang sangat luar biasa. Tuan-tuan, dalam tempoh setahun segala-galanya mungkin boleh berubah. Okey, saya tak tahulah Abawan nak share tak dengan kita semua. Roughly Abawan, income Abawan dalam tempoh setahun daripada Abawan masuk. Saya nak cakap macam ni lah. Dalam kategori mana? Dah 5 angka ke? Macam tu. Boleh Abawan share? Kalau saya rasa kira ada T10 tak?
Kak, T10 Kita ada T1, T2. Oh, itu. Sebab saya ada PBM, so alhamdulillah campur dengan saya punya commission. Okay, alhamdulillah lah. Mangka lah, paling mangka lah. Tuan-tuan, ya, tiada yang mustahil. Dalam bisnes ni, dalam tempoh setahun, mampu merubah kehidupan seorang sahabat kita, Abang Wan. Okey, so saya ada beberapa soalan. Saya nak tanya, demi menghargai sahabat-sahabat kita di Facebook, Abang Wan. Ya, sahabat Facebook kita ada 400 orang. Jadi dia adalah orang yang pertama menanyakan soalan. Okey, jadi dia nak tahu Abang Wan. Dia tengok klien Abang Wan dah lebih pada 300 dah. Okey, dah lebih pada 300. Dalam tempoh setahun ni luar biasa performa Abang Wan. Jadi dia sangat kagum. Dia nak tahu dah lebih 300 ni Abang Wan ada personal assistant ke ataupun secretary yang membantu dalam kerja sehari-hari Abang Wan. Okey, saya belum ada personal PA lagi, tapi saya dengar bos leader saya cakap 500 you kena ambil. So saya masih tak cukup lagi lah. So insyaAllah kalau 500 saya Okey, alhamdulillah harap-harap dapat menjawab soalan daripada sahabat kita di Facebook. Nama dia Eddie Radin. Ya, Eddie Radin. Okey, Facebook kita mendengar anda. Okey, so bagi tahniah kepada Abang Wan tadi. Okey, so kita ada soalan kedua yang ditanyakan melalui Zoom session kita daripada JDE Khairil, JDE 11 Khairil. Boleh tuan sharekan apa amalan yang tuan amal dan pegang, macam doa khas? Wow, lain macam. Okey Abang Wan, silakan. Alamak, amalan okey, saya tak ada amalan yang spesifik lah. Okey, tapi saya selalu pertama, actually mak saya duduk dengan saya. Ayah saya dah tak ada, mak saya duduk saya. So saya selalu minta mak saya doakan saya. Jadi kalau cakap tu, mak ayah dah ramah hidup kita lah. Itu yang pertama. Keduanya, saya selalu minta isteri saya doakan saya. And then alhamdulillah, bila saya dah cakap tu rezeki lebih ni, saya bagilah dia nafkah lebih. Lagi banyaklah doa dia bagi. Alhamdulillah. Betul. Okey, doa isteri dan doa ibu sudah pasti yang terbaik sebenarnya, yang mengiringi perjalanan kerjaya kita sehari-hari. Betul, saya tak nafikan. Saya sendiri walaupun bersama dengan Prudential tidak seperti anda semua tuan-tuan, saya mengharapkan restu dan doa daripada bonda saya setiap kali bila mana saya ada keluar daerah yang jauh-jauh. Okey, so harap menjawab soalan daripada sahabat kita. Mungkin sedikit lagi soalan nombor 1 tadi daripada Cik Muhammad Izzuan. Boleh tak bawa share sedikit dalam masa yang ringkas ni? Sebab tuan-tuan, sebenarnya kita boleh lanjutkan. Cuma saya takut kita mengambil masa tuan-tuan. Okey, sebab nama dia TBM 90. Kita ada sejam setengah. Tapi sekarang ni kita dah ambil 15 minit. Harap halalkan kami mengambil masa tuan-tuan untuk ilmu ni. Ya, harap anda semua halalkan dan tidak marah kami kerana mengambil masa. So Abang Wan boleh share sedikit rutin harian Abang Wan? Okey, rutin harian saya. Saya mula-mula dalam pukul 7 tu saya dah ready semua. And then saya akan check saya punya propose saya akan tengok. And then macam saya cakap tadi, saya akan wish klien saya. Biasanya saya akan, sebelum saya keluar daripada rumah, saya akan wish klien saya dulu. Okay, saya akan wish klien saya birthday. Lepas tu, sebab saya adalah PV punya program, PVM punya program, kalau hari yang saya tak ada Zoom ke apa kan, ataupun tak ada town hall tu, saya akan masuk office lah. Bila saya masuk office tu, kita orang ada meeting. And then lepas meeting tu, kita orang wajib kena call 30 boiler room lah, 30 orang untuk set appointment setiap hari. Okay, so lepas tu baru saya akan keluar, saya tengok schedule saya. Let's say kalau schedule ada request untuk medical check up apa tu, kadang-kadang saya teman klien saya medical check up ataupun ada requirement hospital, baru saya pergilah. Okay, tapi selain lepas tu petang saya set appointment tu, selalunya saya akan start appointment start pukul 12 sampai 1 appointment 12 sampai 1. Lepas tu saya akan set 2 hingga dalam 2 hingga 3. Malam tak ada
satu lepas orang tu. Tapi kita tanya macam saya prefer Zoom ke apa, kita lagi senang lah kan, tak semestinya kita bergerak ke sana sini. So Zoom juga. And then klien saya yang prefer kat WhatsApp, macam saya cakap ni, klien saya dia WhatsApp je, and then saya close kat WhatsApp je, saya buat IO lah. So itu lagi mudah. Bila saya, sebab saya daily saya kena ada 3 appointment dan 5 saya kena buat quotation. Let's say kalau minggu ni patutnya 15 lah, sebab kita kerja 5 hari je seminggu kan. Let's say kalau tak cukup 15 ni, saya akan OT pada satu Ahad. Saya mensyukurkan saya itu saya kata cari dapat Lain saya ke lain bawah yang breaking? untuk buat quotation lah. Saya akan mesej 5, saya akan buat quotation minimum lah. Itu rutin saya lah, tanya rutin saja kan. Betul. So tadi ada line breaking, saya tak pasti line saya ataupun line Abawan tadi. Tapi sedikit sebanyak sebenarnya kita dapat menangkap, sebenarnya menjawab beberapa soalan daripada yang bertanya, dan juga ada few members lagi yang bertanya. So roughly ada dapat jawapan yang sama sebenarnya, ya, dari segi berapa aktiviti, berapa Abawan punya appointment, dah ada yang menjawab. So tahniah Abawan. Sebenarnya saya pun sambil-sambil tu saya kira, tuan-tuan, kalau kita rasa dunia ni kejam, tuan-tuan, Abawan dah buktikan, ya, kita boleh atasi limit kita, tuan-tuan. Kita boleh atasi limit kita. Okey. Saya kira bahawa ada angka yang betul. Roughly saya kira untuk tahun ni saja, roughly Abawan buat lebih daripada 26 kes setiap bulan, tuan-tuan. Itu average, ya, average. Apa halangan yang kita sebenarnya reka setiap hari, setiap bulan, setiap kuarter yang kita lalui ni? Ada saja alasan. Dalam masa sama, orang lain boleh buat yang terbaik. Kita tak cerita lagi. Tadi atas Abawan ada lagi beberapa nama yang biasa, familiar kita tengok, tuan-tuan. Okay? So saya nak bagi tahu anda, tuan-tuan, dalam tempoh setahun kita boleh lakukan yang terbaik, luar biasa. Jadi kat sini saya sangat menghargai sharing daripada sahabat hebat kita Abawan, daripada awal tadi sehinggalah ke waktu ni. Saya rasa banyak benefit daripada perkongsian ikhlas daripada Abawan yang memberi yang terbaik kepada anda tanpa ada berselindung pun, ya, apa yang dia buat, terutama fakta. Kalau anda rasa laki ke perempuan ke, Abawan dah buktikan klien beliau tadi 75% wanita, tuan-tuan. Okay? So target market yang perlu kita fokus, itu semua telah Abawan share. Bagaimana kita nak buat marketing, bagaimana nak engage, bagaimana menghadapi klien yang reject kita di WhatsApp, untuk kita react balik, end up dia akan ambil dengan kita. So terima kasih Abawan, fokus yang hebat pada hari ini. Cuma saya nak kata-kata akhir daripada Abawan untuk sahabat kita, untuk sahabat kita yang ada dalam ni, yang lebih daripada 700 orang ni, di penghujung, ya, lebih kurang dari 40 hari ni, apakah kata-kata semangat Abawan untuk sahabat-sahabat kita? Silakan Abawan. Okey, saya nak cakap apa? Okey, kata-kata saya lah. Pertama, saya bermula pada usia 46 tahun sebagai seorang ejen. Okey, kita sama-sama mendaki puncak yang sama. Semua ejen mendaki puncak yang sama. Tetapi kecurangan berbeza. Kecurangan saya sangat curang pasal saya bermula lambat. Anda semua yang bawah umur pada saya, anda masih muda. Kecurangan anda landai. Mungkin anda rasa kecurangan landai, anda akan berjalan-jalan. Saya terpaksa berlari untuk tempoh untuk sampai ke puncak. So kalau saya boleh buat, orang-orang yang muda ni of course lebih buat lebih daripada saya, boleh berlari laju daripada saya. So kerana usaha saja. Okey, itu yang pertama. Keduanya, selagi belum receive penamat, kalau main game bola pun last minute berjadikan lagi, betul tak? So selagi belum receive penamat, kita ada 40 hari lebih lagi, kita usaha yang terbaik. Okey, usaha terbaik itu macam mana kita tahu sendiri. Kita kena usaha lebih daripada yang kita dah buat sebelum ni. Yang penting bagi saya, kita kena, target kita adalah tak payah nak banding dengan orang. Kita target diri kita,
lebih baik daripada rekod yang kita pernah capai sebelum-sebelum ini. Itu bagi saya. Kita rindu rekod kita. Pecah rekod kita sendiri. Tak perlu pecah rekod orang. Tak perlu banding-banding orang. Pecah rekod kita. So usaha lebih, insyaAllah. Sebelum ada masa lagi untuk kita kejar. Okay, guna peluang. Saya rasa yang peluang paling bagus, saya pun terkejut semalam. Ada YES pula. Allah, saya rasa ini best. Ini peluang untuk kita promote pada klien kita. Okay. Betul. Terima kasih Abang Wan. Terima kasih. Padu, mantap. Segala puji-pujian yang ada untuk Abang Wan adalah pemberian daripada Yang Maha Esa, tuan-tuan. So kita ni sebenarnya yang perlu buktikan diri kita juga boleh lakukan yang terbaik. Terima kasih yang tidak terhingga daripada kami, terutama fakta yang tadi Abang Wan last tadi, Abang Wan cakap apa? Yes, dah kembali. Tuan-tuan, kita dapat tengok Abang Wan dah share tadi, faktanya adalah customernya adalah kebanyakannya 250,000. So apa lagi yang kita nak? So Prudential dah kembalikan. Mungkin demi Abang Wan sebenarnya. Kan? Okay, so terima kasih Abang Wan. Baik, so tuan-tuan